Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-imam hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa qaddasallahu sirrah في كتابه أيها الولد النصيحة السادسة أيها الولد كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه. Wahai anakku, kam min layalin ahyaitaha, berapa banyak malam. Jadi dimasukkan sini adalah soalan di sini dipanggil kam ni kam khabariyah, bukan soal. Kam khabariyah litaksir. Jadi maknanya layalin kathirin ataupun layalun kathirun. Ini berapa banyaknya malam ahyaitaha yang kamu hidupkan. Jadi seolah-olah al-lail itu sendiri kal mawat. Nah, lail itu seperti kematian. Dan menyibukkan diri dengan taat pada waktu malam itu seperti ruh bagi malam. Jadi orang yang menghidupkan malam, sebab itu digunakan menghidupkan malam. Karena malam adalah waktu untuk orang ini biasanya tidur, dan tidur adalah akhul maut. Ya, an-naum akhul maut. Tidur adalah saudara kepada kematian. Kerana itu malam biasanya adalah waktu untuk berehat, tetapi ahlullah mereka menjadikan malam mereka sebagai malam untuk dihidupkan dengan ruh, atau seperti ruh untuk malam tersebut, jadi dihidupkannya dengan taat. Maka malam yang ma'murah bitta'ah, yang dipenuhkan dengan ketaatan kepada Allah, kal hayy, seperti kehidupan, seperti orang yang hidup. Lepas tu kata Imam, kam min layalin ahyaitaha bitakraril ilmi wa mutala'atil kutub, dengan kamu mengulang kaji pengajian ilmu, dan juga dengan mutala'atil kutub, dengan kamu mutala'ah, iaitu mutala'ah ni waw dipanggil atfut tafsir bagi takraril ilm. Kerana di antara bentuk takrar al-ilm adalah mutala'atil kutub. Bentuk mengulang kaji pengajian adalah mengkaji ataupun mengulang kaji kitab yang telah dipelajari. Kemudian wa harramta ala nafsika an-nauma, dan kamu mengharamkan bagi dirimu untuk tidur. Kenapa? Karena mujahadah yang tinggi untuk membaca kitab dan mengulang kaji pengajian. Dan kata Imam, la a'lamu ma kana al-ba'ithu fihi, saya tidak pasti apa yang menjadi pendorong utama kepada kamu untuk takrar al-ilm dan juga mengulang kaji ilmu tadi. Apa tujuan kamu? Maka kata beliau, in kana niyyatuka naila 'aradid dunya, jika kamu berniat mengulang kaji pelajaran tersebut. Ini salah satu daripada afat penuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, waktu dia mengulang kaji pelajaran, melihat kitab-kitab dan seumpamanya, maka pada waktu itu dia datang perasaan dalam hatinya, kalaulah ini diceritakan kepada orang, kalaulah ini dimaklumkan, kalaulah saya menghafal ini, maka disebut oleh Al-Imam Ar-Rahabi, fahfaz fa kullu hafizin imamu, hafallah kerana yang menghafal itu adalah imam kepada teman-teman dia, kepada zaman dia, nanti dia akan jadi ketua kerana dia banyak hafalan. Maka dengan niat-niat tersebut, ini kata Imam, naila aradid dunia, untuk mendapatkan tujuan dunia, ya, dan juga untuk mendapatkan habuan dunia, wa jazba hutamiha, dan mendapatkan fawaid ataupun manafi' daripada dunia. Hutam maksudnya di sini adalah faedah-faedah dunia. Ini kamu inginkan pujian, kamu inginkan pangkat, kamu inginkan kedudukan, kamu ingin disebutkan sebagai fulan dan seumpamanya. Dan ini adalah kebiasaan bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu kalau dia mengaji, kerana ilmu ni benda yang berat dan benda yang besar dan benda yang syaraf, benda yang mulia, maka semua orang minat dengan perkara tersebut, dan kemudian dia akan jazb kepada apa yang lain daripada tujuan ilmu tadi. Tujuan ilmu, kata Imam, daripada awal lagi,
ilmu adalah amal. Dan ilmu bukan dituntut li nafsiha atau li nafsih, bagi zat ilmu tadi. Ilmu dituntut sebenarnya adalah sebagai wasilah kepada amal. Jadi seorang yang menuntut ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, maka seakan dia tidak menuntut. Kala syai'. Jadi kerana itu orang yang berilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya akan disiksa terlebih dahulu daripada ibadil wasan, penyembah-penyembah berhala. Jadi seperti mana banyaknya kelebihan ilmu kalau kita baca hadis dan juga ayat-ayat Allah Ta'ala kelebihan tentang ahli ilm dan seumpamanya, jangan lupa juga dengan bahaya ketika mana tidak beramal dengan ilmu. Jadi dibaca satu hadis, ditinggalkan 100 hadis. Yang mana hadis tadi memberi ancaman kepada yang tidak beramal dengan ilmu. Jadi menuntut ilmu bukan main lagi. Tapi bila masuk tang amal, dia jadi malah. Maksud itu dalil kepada tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Murid nak melihat dalil ataupun tanda kepada ikhlasnya dia tuntut ilmu, semakin bersemangat dia dengan khidmat, dengan amal, dengan adab dan seumpamanya. Selagi jauh dia lagi dengan perkara tersebut dan masih merasakan diri ini ada sesuatu dan inginkan dihormati dan dimuliakan hatta oleh gurunya sendiri sekali, itu lebih buruk lagi. Dan itu akan menyebabkan dirinya jauh sebenarnya daripada amal. Dan ini salah satu daripada bentuk murid itu akan menjadi seorang yang tercela dan menjadi ahli dunia pada ketika mana dia menjadi ahli dalam bidang tersebut. Jadi kalau dia ada mansab nanti, kedudukan, maka waktu itu dia akan menjadi seorang yang sombong dan tidak lagi beramal dengan ilmunya pada waktu tersebut, kerana ketika waktu belajar lagi telah menunjukkan sikap tadi. Jadi kerana itu kena selalu bermuhasabah dan bermujahadah dengan nafsu kita untuk kita tidak menjadi sedemikian. Bahaya. Itu kena baca kitab-kitab para ulama sufi dan para masyayikh, khususnya kenaan dengan talibus sadiq, murid yang benar dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala, maka kena diperhatikan dan dijadikan kitab-kitab itu sebagai mutalaah kita selalu. Seperti kitab Al-Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad, salah satu daripada permulaan bagi penuntut ilmu untuk dia muhasabah balik diri dia, tengok sejauh mana dia betul-betul beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari. Ilmu bukan dengan dengan kasratu riwayah wal hifz, bukan dengan hanya sekadar banyak menghafal dan juga banyak meriwayatkan. Al-ilmu al-amal. Ilmu itu sendiri adalah amal. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut, barulah dikira sebagai dia berilmu. Itu ayat-ayat Allah Ta'ala yang memuji ataupun para ulama yang memuji. Kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, laulal ulama, dia kata kalau bukan ulama itu adalah para wali Allah Ta'ala, lama kana waliyun min awliya'illahi ta'ala, maka tidak ada wali-wali di kalangan wali-wali Allah di dalam muka bumi. Kalau ulama tidak wali, maka tak ada wali di muka bumi. Jadi apa maknanya? Ulama itu ulama amilin, ulama amil, bukannya ulama yang semata-mata ulama yang mengumpulkan ilmu tapi tidaklah sebagai ahli amal. Betul dalam Quran Allah Ta'ala sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir. Allah tak sebut fasalu ahlal ilmi. Karena ahlul ilm mungkin dia tidak berzikir dan tidak beramal. Tapi ahlu zikir, ya tentu dia beramal dengan ilmu tersebut. Itu makna fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tamam. Kemudian kata Imam, in kana niyyatuka naila 'aradid dunya wa jazaba hutamiha wa tahsila manasibiha, dan kamu ingin mendapatkan kedudukan dalam dunia, wal mubahata 'alal aqrani wal amsal, dan untuk kamu berbangga-bangga dengan teman-temanmu dan yang seumpama denganmu pada darjatnya. Ya, nak bangga nanti balik kampung, balik ke tempat kita, ataupun nanti dah bila keluar daripada tempat pengajian yang tertentu, maka dia boleh iklankan, kata dia telah keluar daripada tempat tersebut. Ana khirij min kada wa kada madrasah atau zawiyah atau jami'ah. Saya keluar daripada tempat sekian. Jadi saya ni orang yang layak untuk diletakkan nisbah di belakang saya begini, diletakkan di depan saya dengan gelar begini. Maka berbangga dengan perkara tersebut. Itu kalau semua tujuan tadi kamu lakukan, fawailun laka summa wailun lak, kata Imam. Maka celaka bagimu dan celaka bagimu. Celaka bagimu yang pertama, kata sebahagian ulama, celaka bagimu di dunia, wa wail summa wailun lak, dan kemudian celaka bagimu di akhirat.
Dua-dua sekali. Di dunia tidak akan dimuliakan, di akhirat akan dikeji. Fawailul laka summa wailun lak. Sebab tu apa ni, sya'nu ikhlas dalam menuntut ilmu ni adalah benda yang sangat, dia panggil perkara yang sukar dan susah untuk dilakukan dan dilaksanakan, dan perlu kepada mujahadah. Perlu kepada mujahadah dan perlu kepada bimbingan daripada guru. Dan murid kena sentiasa bermujahadah dengan perkara tersebut dan kena menghilangkan melihat dirinya. Seorang ketika dia mula melihat diri, dia kena jadi ablah. Dia jadi ablah. Dia macam mana? Dia jadi macam orang bodoh, tak ingat apa. Satu-satu binatang yang ablah, kata ulama, adalah al-yamamah, burung merbuk. Burung merbuk ni jenis dia ablah. Kata dalam sebahagian riwayat hadis disebut, kata Nabi kata kun ablah. Jadi kamu ablah seperti mana burung ni? Seperti burung apa ni? Seperti burung merbuk. Burung merbuk tak ablah apanya. Kalau kita pergi tembak dia duduk atas pokok, minggu depan ada balik atas tu. Dia main balik. Dia tak lari. Kalau dia pergi lari terus masuk dalam hutan banat ke, tapi duduk dalam hutan tak masuk dah, tak pindah pokok ni, 2-3 hari dia tak main. 3-4 hari lepas tu dia main balik. Dia main balik, duduk balik atas pokok tu. Kita boleh pergi tembak balik pokok tu. Kita boleh pergi ambil pula apa ni, burung-burung tu pergi tangkap dengan, sama ada dengan guna orang panggil apa, getah ataupun seumpamanya yang dibuat oleh para pemburu burung. Dan kalau diambil teluk burung yamamah, katanya burung yamamah ni kalau diambil teluk burung dia boleh main teluk balik kat situ. Baik ni kata Nabi, jadi orang yang macam tu. Maksudnya tak melihat kepada kejahatan orang kepada dia, apa yang orang buat dekat dia, apa semua ni. Dia teruskan saja kehidupan dia. Nampak macam dengan ni kan, tapi yang tu sifatnya burung tadi disuruh oleh Nabi untuk kita tiru. Bukan jadi bodoh maksudnya. Ablah ni nau min hadza, maksudnya kita ni macam mengabaikan dengan keburukan orang mereka. Kita tak ambil berat sangat. Sebab tu kata Nabi SAW, kasir di antara ahli syurga ni paling banyak apa dia? Al-bulh. Al-bulhu. Bulhu ni apa dia? Jenis orang panggil apa? Betul-bendui. Dia betul jenis orang kata apa pun, nak kena jelas bagi faham tu baru dia jadi faham. Baru dia nak faham. Tak itu Hafiz? Kathirun min ahli al-jannati apa dia? Bulh. Jadi jenis betul. Kalau orang tak suruh, bagai tak buat lah. Kalau kata nak kata ke orang, jauh lagi. Payah nak kata ke orang. Cukup susah nak kata ke orang. Cukup susah nak perli orang. Cukup susah nak maki hamun orang, pakai lagi jauh lah. Tu. Dia dengan urusan dia. Tu. Ada macam tu. Kathirun min ahli jannati bulh. Jadi kenapa? Kerana mereka ni orang-orang yang tidak menyibukkan dengan urusan manusia. Bukan dia tak masuk dengan manusia, tak. Bukan dia tak masuk dengan orang ramai, tak. Tapi dia mengabaikan apa yang orang lakukan dan katakan kepada dia. Kita para murid kena jadi macam tu. Murid ketika mana waktu dia belajar, dia dah ada perasaan, keinginan dia untuk dimuliakan pada waktu tersebut. Dan dia rasa dia ada orang panggil apa, kedudukan. Maka ketika tersebut dia dah mula jatuh dah pada ketika tersebut kepada kedudukan yang bawah. Dan waktu nanti dia menjadi alim, contoh pada zaman dia, itu lagi berat lagi pada waktu tu. Dia akan jadi lebih berat lagi. Karena waktu dia tuntut ilmu lagi, dia pun dah inginkan kepada mansab, kepada iltifatun nazar, nak bagi orang tengok dia, bagi orang perhati dia dan seumpama. Jadi kena elakkan daripada perkara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Tapi guru yang benar, dia tidak akan menolak murid, walaupun murid tadi pada permulaannya dilihat ada amarah atau tanda-tanda kepada tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka dia perlu dibimbing, perlu dididik, perlu dimaklumkan. Jadi sejauh mana penerimaan dia terhadap apa yang disebutkan oleh guru, dan sejauh mana tawajuhnya kepada apa yang disebutkan oleh gurunya tadi, perhatiannya terhadap apa yang diberikan oleh guru, maka sejauh itulah dia akan dapatkan nikmat tersebut. Itu al-imam, ada seorang imam tak ingat nama dia. Saya baca tadi ni.
ketika mana dia dia mengajar dan kemudian para muridnya kagum ketika tu dengan pengajian yang diajarkan dan tengok kata Masya Allah ni fawaid yang luar biasa, maka dia akan sebut, bila dia tengok anak murid pakat kagum dah dengan dia ni, dia akan terus sebut, dia kata hadza min barakati majlisi al-Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Kemudian dia akan sebut, ni berkat yang kamu dengar saya sebut macam-macam ni adalah berkat saya duduk dalam pengajian al-Imam Junaid al-Baghdadi. Semua diarah kepada guru dia. Ini semuanya berkat guru dia. Semuanya berkat guru dia. Orang yang selalu sebut guru dia, dia tak akan rugi sikit pun. Orang tetap akan kenal dia. Dan orang bukan kata, oh dia sebut guru je. Kalau sebut guru, nanti orang kenal guru saya lah. Orang tak kenal lah saya ni siapa. Tak, dia silap. Dia tersilap. Yang selalu sebut saya ni, orang tak kenal dia pun. Dan kalau orang kenal pun, orang yang ada di keliling dia saja. Dan tu pun kemungkinan akan menyampah lepas tu. Tapi yang menyandarkan kepada gurunya dan kemudian gurunya menyandar kepada gurunya dan sampai kepada Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu bentuk untuk murid tadi menjadi rendah diri dia. Dia akan jadi rendah diri dan dia akan sentiasa, hatta ketika dia jadi alim kabir pada ketika tersebut pun dia tetap akan masih lagi ada rendah diri kerana dia masih menyandar kepada guru. Kerana sandaran tersebut tidak akan goyah dan dia tak akan terbalik ke belakang. Berapa ramai di kalangan murid yang kadang mengajak, gurunya tak sebut langsung lah. Nama guru tak sebut langsung. Seolah dia adalah sahibul kalam. Dia adalah sahib kepada ucapan yang luar biasa tadi, yang dikagumi oleh umat tadi ni. Oh, dia lah yang pengucap kepada ucapan tadi. Padahal sebenarnya dia ambil tadi daripada barakahnya majlis para gurunya. Faham? Jadi sebab tu sir dibacakan Al-Fatihah kepada para guru ketika permulaan majlis. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Najah Al-Abyari radhiyallahu anhu adalah untuk mendapatkan sir tersebut. Lepas tu kita baca Fatihah kepada Sayyidina Rasul, kepada para ahli keluarga Rasul, kepada para pemimpin-pemimpin umat di kalangan ahli sufi dan juga para awliya Allah, qutub dan seumpamanya, dan dibacakan Fatihah kepada sahibul kitab. Dan itu semua adalah ada sir yang tersendiri kerana setiap perkara tadi akan menyampaikan kepada makna batin kepada apa yang dimaklumkan oleh musannif pengarang kitab tersebut. Ini ada seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Najah Al-Abyari rahimahullahu taala. Ya dah. boleh. Kata faidatun fi sirril Fatihah lil masyayikh 'inda qira'atil kutub. Wa laqad intashara bi shaklin wasi' bi ikhlasi muallifihi nafa'ana Allah bi arbabil qulub. Dia kata al-yawm, dia kata qala Syekh al-Ustaz Abdul Hadi Najah Al-Abyari rahimahullah. Kata beliau, adraktul masyayikha hal ibtidaihim qira'ata kutubil ilm. Aku melihat para masyayikh ketika permulaan mereka membaca kitab-kitab ilmu, yaqra'una al-Fatihata li asyaqihim. Mereka akan membaca Fatihah kepada para guru mereka. Ini berapa ramai anak murid yang akan sebut nama guru dia waktu Fatihah di depan. Hatta guru masih hidup lagi. Waktu nak mula je pengajiannya, mula baca Fatihah kat guru dia dulu. Dia akan sebut nama guru dia. Jadi orang akan tahu kata ni silsilah penyambungan pengajian dia tadi dengan guru dia siapa. Jadi kita kalau baca, kita akan sebut Al-Fatihah ila Maulana Syekh Ali Jumaah, Maulana Syekh Yusri, Maulana Syekh Ahmad Mamduh dan jami' masyayikhina masyariqil ardi ila magharibiha. Baca satu-satu nama masyayikh. Kata dia, wa kuntu azunnu anna dhalika li mujarradi birrihim ba'da mautihim. Aku kata Al-Imam Abu Najah Abdul Hadi Najah Abyari, dia kata apa? Saya menyangka pada permulaan mereka baca Fatihah tadi hanya sekadar untuk melakukan kebaikan kepada guru mereka setelah guru mereka wafat. Jadi hadiah Fatihah. Wa mukafa'atan ala ta'limihim, atau membalas balik dengan pengajaran ataupun pengajian yang telah mereka ikuti daripada guru. Wa ma kuntu azunnu anna lahu sirran akhar. Saya tidak menyangka adanya rahsia lain. Hatta ra'aitu fil Faqr Ar-Razi fi tafsir qawlihi ta'ala. Sehinggalah aku melihat dalam tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi pada tafsir ayat Allah, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Baca ayat tu.
Katanya wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum sirran latifan lidzalik. Ada rahsia yang tersembunyi yang halus pada perkara tadi. Wa huwa apa dia? Annal arwah al insaniyah idza tasafat bil ma'arif wal akhlaq al fadilah qawiyat. Ruh-ruh manusia ini, kemanusiaan ini kalau kata dia bersifat dengan ilmu dan juga akhlak yang mulia, maka dia akan jadi kuat. Ruh tu akan kuat. Wa qawiya ta'alluqu ba'dihha bi ba'din, dan dia kuat pula ta'alluq, keterikatan antara satu sama lain. Fatan'akisu anwaru ba'dihha ala ba'din kal mir'atil musyriqah al mutaqabilah ma'a ghairiha, dan dia akan jadi keterbalikan daripada cahaya tersebut satu sama lain, seperti cermin yang bercahaya ketika disuluh dengan cahaya. Bila kita suluh cahaya, dia akan patah balik cahaya tu mai ke kita. Betul tidak? Kita kalau suluh cermin, dia akan patah balik kan dia punya cahaya tu. Akan carak mata kita balik. Dia kata macam itulah orang yang baca kepada para guru. Fa idza qara'a al-insanu li ustadhihi al-Fatihah. Ketika seorang tadi membaca Fatihah kepada gurunya, wa da'a lahu birrahmati war-ridha masalan, dan dia doakan dengan rahmat dan redha contohnya kepada gurunya, summa syara'a fil qira'ah, kemudian baru dia baca kitab. Qawiyat ta'alluqu baina ruhihi wa ruhi syaikhihi, maka akan jadi kuat ikatan antara ruhnya dengan ruh gurunya. Fataqwa ruhuhu bimadadi dzalikal faidhi. Minta maaf. Fayanaluhu syai'un min anwari ruhi syaikhi wa atharihi. Dan dia akan dapatkan kesan cahaya daripada ruh gurunya tersebut dan asar gurunya. Fayafidu min nuri ruhihi alaihi, dan dia dipancarkan, dituangkan kepadanya dengan cahaya nur ruh gurunya tadi kepada dirinya. Fataqwa ruhuhu bimadadi dzalikal faidhi ala idrakil ma'arif wal ulum, maka ruhnya akan jadi kuat dengan pertolongan daripada pancaran ataupun tuangan air ataupun tuangan nur, ma'arif dan juga ulum yang didapatkan. Wa kadza idza qara'a al-Fatihah li sayyidil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau dibacakan Fatihah kepada sayyidil anbiya'i wal mursalin, dan ini disebutkan dalam kitab beliau Fawakih Janiyah. Fawakih al-Janawiyah fi multaqatatin nahwiyah. Karangan al-Imam Abdul Hadi Naja Abiyari rahimahullahu ta'ala. Baca ni Fatihah, jangan tinggal baca Fatihah dekat para guru. Kerana kita akan sambung roh kita. Dan tu kena risir. Bila kita baca kitab, kadang kita tak faham. Kitab tu payah. Dan kadang-kadang ada istilah-istilah dalam kitab tu yang digunakan kita tak pernah dengar sebelum tu. Tapi bila kita faham, bila kita hadiah Fatihah kepada para guru, kadang-kadang buka je kitab tu, dia akan main macam ada madat pada waktu tersebut yang memudahkan kita untuk faham kitab. Jadi mudah faham baca. Mengingat kitab Lawaqih Anwar senang baca. Kalau tak hadiah Fatihah kat Imam Abdul Wahab Sya'rani, bukan senang baca, cuba baca sendiri tu. Banyak istilah yang dia guna dalam tu yang saya pun kadang-kadang di Mesir tak pernah baca istilah tu. Tapi bila baca balik, dia seolah macam ada orang maklum kat telinga kita ni kata, ni maksud dia. Seolah macam tu. Tapi bukan dia sebut suara tu tak. Dia ada seolah macam ada yang maklum kepada kita dengan maknanya begini. Maknanya begini. Seolah macam tu. Dia akan main perasaan tu sendiri. Bila buka dalam kamus, ya sama. Macam tu. Jadi kita tak pernah buka pun kamus sebelum tu tengok benda tu. Yang kadang dia main balik suara guru kita. Yang kita hadiah Fatihah tadi ni, seolah kita pernah dengar dalam majlis dia pernah sebut benda tu. Seolah-olah macam tu. Man lam yazuq la yadri. Orang tak rasa dia tak tahu. Jadi kena baca dan kena selalu amalkan benda tu. Dan hatta Imam Abdul Wahab Sya'rani ajak kepada kita nak tutup kitab pun, kalau kita dah baca kitab seorang-seorang tu, lepas tu kita rasa kita nak berhenti Ustaz, nak pergi tandah. Buat apa? Baca apa? Dustur ya Sayyidi. Dustur ya Sayyidi. Dustur maksudnya apa dia? Istazin ya Maulana. Minta izin wahai tuanku untuk saya tutup kitab sekejap. Nak pergi tandah. Dustur ya Sayyidi. Soalnya kita bercakap dengan dia. Dan tu penuh semuanya sir azim maksudnya. Ada sir ajib dan juga azim pada masalah qiraatul kutub ataupun untuk ma'arif dan ilmu yang luar biasa. Yang ni tak akan didapatkan oleh orang yang tidak belajar dengan guru. Orang tak belajar dengan guru tak akan dapat benda ni. Dan dia akan terputus daripada madat tu. Dia akan putus tu. Nak madat macam mana? Dia memang tak ada pun benda tu. Jadi Fatihah pun awal-awal lagi dia dah kata bid'ah dah. Fatihah kepada amwat pun dia kata bid'ah, dia kata. Kenapa yang bila orang mati kita dia kena baca Fatihah?
Ya. Awak tak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya dia awak waktu semayang mayat baca Fatihah, bodoh. Tu mayat dalam rakaat pertama tu, yang dalam takbir pertama tu kena baca Fatihah. Awak tak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waktu tu. Dan kenapa kita baca pula waktu tu selawat kepada Nabi, dan kemudian kita baca pula waktu tu doa kepada golongan muslimin dan muslimat, kalau kata dia tak ada faedah kepada dia untuk baca doa. Dan tak ada faedah untuk kita pula untuk sir dengan apa yang telah bersambung roh kita dengan roh dia. Sebab tu melawat para awliya, melawat maqamnya mereka, membaca Fatihah kepada mereka haitsuma kunta, nah, di mana saja kamu berada, di mana saja waktu tempat kamu duduk. Duduklah hutan. Nah, duduklah hutan contohnya. Sesat jalan. Berapa ramai yang sesat dalam jalan hutan waktu tu, dia sir Fatihah, dia terus dia baca Fatihah kepada Sayyidina Wujud untuk tunjuk jalan pada waktu tersebut. Nampak? Hatta dalam kitab disebut, kalau kata kita ada macam kenderaan kita, kalau dulu kuda lah, lembu ke, unta ke, dalam jalan hilang, cari tak jumpa, nak buat macam mana? Kalau kita nak cari tak jumpa tu, baca ya ibadallah ihbis, tu doa dia. Ya ibadallah ihbis, wahai hamba Allah, tahan dia. Tahan, sebut macam tu, tahanlah, insyaAllah binatang tu akan berhenti terus, dia tak akan jalan lah. Kita boleh pergi cari, jumpa insyaAllah. Mengkijang dalam hutan tak boleh lah, itu susah, bukan hak kita punya. Ibadallah ihbis, jumpa seronok kan. Tapi boleh kan kalau nak beramai kan, nak tahu kot boleh jadi kan. Tapi biasanya yang disebut oleh awliya dalam kitab-kitab mereka, kalau binatang tadi hak kita punya, yang kita punya, dan kemudian dia lari ataupun dia hilang daripada rombongan. Kita bela kambing banyak, kambing kita tu hilang. Jadi bila dia lari masuk ke hutan ke semua, kita bimbang takut dia hilang ke, kita baca yang tu, ya ibadallah ihbis, macam tu. Jadi faham no? InsyaAllah esok kita akan baca, kita sikit baca lagi. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu berniat, waktu kamu mutalaah kitab tu, ni maksudnya apa ni? Imam Al-Ghazali ajak kita untuk hadirkan niat. Ubah niat tak elok tu. Memang dia akan main ni perasaan waktu kita baca kitab seorang-seorang tengah malam, kawan-kawan semua tidur. Kita akan rasa apa waktu tu? Tengok dia tidur. Masya-Allah. Iblis main waktu tu. Syaitan dia akan main kat telinga kita. Dia kata, anta kuais, anta gadak. Memang cerdik, hebat. Orang ni semua tidur, hang seorang baca kitab. Memang ilmu hang akan bertambah lebih daripada depa. Lepas tu kalau kita berhafal Quran, kita hafal matan, lebih sikit baik pada orang lain, kita lebih daripada orang. Dia akan main perasaan tu, sungguh. Tak payah tipu lah, semua orang berasa macam tu. Semua orang akan dia main perasaan tu. Faham? Jadi wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu berniat pada ketika tersebut untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bangun malam? Kenapa saya baca kitab? Kerana ni syariat Nabi. Kalau saya tidak bangun untuk saya baca dan saya melihat kitab-kitab ni, siapa lagi yang akan buat benda tu? Maka dia pun berniat dengan perkara tadi yang baik-baik. Maka insya-Allah futuba laka summa tuba laka, ini kita akan sambung pada pertemuan perbincangan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.